punca bagi salah dan silapnya di dalam akidah berpunca daripada bahagi tauhid kepada tiga yang tidak dibahagi oleh mana-mana salaf as-salih, tak dibahagi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Membagikan tauhid kepada tiga ini oleh Mujassimah. Ibnu Battah Al-Mujassim Al-Hambali pertama-tama orang yang membagikan tauhid kepada tiga dengan cara tidak mendetailkan. Kemudian mendetailkan dia oleh Ibnu Taimiyah. Selepas daripada Ibnu Taimiyah mati, dibongkarkan kubur Ibnu Taimiyah oleh Muhammad Abdul Wahhab. Menghidup kembali apa yang didetail oleh Ibnu Taimiyah sampai kepada kita sekarang ada hari ini. Itu kita tahu dengan secara sepitah lalu pembahagian tauhid kepada tiga, bukan pembahagian ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada di dalam kitab ahli sunnah wal jamaah di masa yang lampau, di masa salaf dan juga di masa khalaf. Tak ada. Kenapakah? Kerana apakah mereka bahagi tauhid kepada tiga? Apa tujuan mereka? Apa matlamat mereka? Matlamat mereka, mereka nak menghukum syirikkan orang-orang Islam yang tidak mengikut pandangan mereka. Dengan demikian mereka menghalalkan harta orang Islam. Dengan demikian mereka menghalalkan darah orang Islam. Dengan sebab dakwa orang yang tidak cukup tauhid tiga, orang tu kafir. Orang yang tidak bertauhid dengan tauhid tiga, orang tu kufur. Sehingga mereka mengatakan Adam kufur, syirik dengan Allah, Hawa syirik dengan Allah, sahabat Rasulullah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam kitab tauhid bagi Muhammad Abdul Wahhab, Adam syirik, sahabat Rasulullah syirik. Islamiyah la Wahhabiyah di belakang. Pernah baca? Yang mana nak baca kitanya, dengar pun nak lari balik dah. Dengar orang ceramah lama sikit nak lari balik. Tak itu. Mana nak faham? Buku yang dikeluar oleh di pusat dakwah tauhid tiga ni sendiri, Islamiyah, iaitu dakwah dia ni dakwah Islam, bukan dakwah Wahhabiyah. Buku, nama buku dia. Maka di dalam buku ni mesti kita kena ada, mesti kita kena baca, kita nak tahu hakikat yang sebenar. Siapa ekstrem? Di dalam buku ni berpuluh-puluh menghukum kufurkan orang Islam. Buat molok, orang buat molok halal darah kufur. Orang berdoa kat di kubur kufur, orang bertawasul kufur, kafir. Wal a'yadzabillah. Ini punca apa? Punca daripada tauhid tiga, yang tafsiran dia, yang buat pendetailan dia yang salah. Salah kat mana? Saya nak kejar masa sikit, nak pelaju, nak pericuk kuda sikit. Faham tak faham pun pakai serahlah. Sebab tilik pada masa ni. Ni nak masuk jam 9 dah. Tauhid satu, tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah, ataupun bila tauhid rububiyah dulu boleh. Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah yang dimaksud oleh mereka? Tauhid rububiyah iaitu kita mengesahkan Allah, kita mengaku bahawa Allah sahaja yang mengaturkan alam. Allah saja yang memberi rezeki, Allah saja yang memati, Allah saja yang menghidup, Allah saja yang menurunkan hujan, Allah saja yang memberi kemarau, Allah saja yang memberi sakit, Allah saja yang menyembuh, Allah sajalah yang menaik matahari, Allah saja yang mendatangkan kelam, Allah saja yang mendatangkan siang. Kesemuanya Allah lah. Itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah namanya.
huraian begitu tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ahli sunnah wal jamaah. Cumanya huraian begitu bukan dinama tauhid rububiyah sahaja di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Itu tauhid dengan secara umumnya, sama ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kesemua di sisi ahli sunnah itu makna tauhid, sebahagian daripada makna tauhid. Tetapi yang salahnya di dalam pendetilan dia tentang tauhid rububiyah, dia kata tauhid rububiyah ini bertauhid dengan dia oleh segala kufar. Ini yang salah. Bahkan Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad Abdul Wahab, dia kata Abu Jahal lebih tauhid daripada orang muslimin yang duk bertawasul, yang berdoa di kubur. Abu Jahal lebih bertauhid daripada orang Islam yang ada pada masa sekarang, pada masa dia. Satu, maka dia kata Fir'aun bertauhid dengan tauhid rububiyah, Namrud bertauhid dengan tauhid rububiyah, orang musyrikin Arab bertauhid dengan tauhid rububiyah, orang Mesir bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kesemua orang kafir dia tidak kufur dengan Allah pada tauhid rububiyah. Itu salah, tak betul dengan hak kenyataan yang Allah cerita di dalam Al-Quran, dan salah dengan kenyataan yang sebenar. Kerana apa boleh kata salah? Sebab apa boleh kata salah? Sebab bertentangan dengan Al-Quran. Mudah-mudah di dalam Al-Quran Allah cerita Nabi Ibrahim dia berdebat dengan siapa? Nabi Ibrahim dia berdebat dengan siapa? Dengan Fir'aun. Bertukar dengan Nabi Musa pula. Nabi Ibrahim dia berdebat dengan Namrud. Numurruz, dia boleh baca dua, Namrud boleh, Numurruz pun boleh. Dengan Namrud berdebat tajuk apa? Hak Allah cerita. Tajuk apa yang Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud? Tajuk Namrud mengaku dia jadi Rabb. Dia mengaku dia jadi rububiyah, dia bersifat dengan rububiyah, dia jadi Tuhan. Macam mana Ibnu Taimiyah kata Namrud mengaku rububiyah kepada Allah? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Engkau tak tahukah ya Rasulullah? Allah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tak lihatkah kepada Namrud yang berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhan Nabi Ibrahim? Dia berdebat dengan Nabi Ibrahim, tajuk ketuhanan Allah, tajuk ketuhanan dia. Idh qala lahu, ketika Nabi Ibrahim kata bagi dia, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan aku Allah ni dia menghidup, dia memati. Allah sajalah yang menghidup, yang memati. Namrud kata kena, qala ana uhyi wa umit, dah begitu gak akulah Rabb, aku menghidup, aku memati. Dia tak terima Nabi Ibrahim kata Allah menghidup, Allah memati. Dia kata dialah yang menghidup, dialah yang memati. Dia ambil dua orang, seorang yang tua, seorang yang muda. Yang tua tu dia bunuh, dia kata kalau taruh pun mati semata. Dah yang tua ni, tengok ini dia kata dia mematikan. Yang muda tu dia sifat taruh, dia tak bunuh. Ini dia menghidupkan. Itu Namrud berhujah dengan Ibrahim. Nampak hebatlah dia. Dia boleh menghidup, dia boleh memati. Dia mengaku dia Rabb. Ibnu Taimiyah kata Namrud dia mengaku Rabb kepada Allah. Dia beriman dengan rububiyatullah. Itu salah, tak betul. Tetapi Nabi Ibrahim satu daripada hujah Allah. Nabi Ibrahim dia orang bijak di dalam berdebat.
Nabi Ibrahim tinggal, nama dia Taslim Jadali, di dalam berdebat nama dia. Kita terima apa yang dia mengaku dulu dia dakwa, kerana Nabi Ibrahim ada hujah yang lebih kuat lagi. Nabi Ibrahim katakan, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu Rabb sungguh, kalau kamu Tuhan sungguh, Allah lah yang sebenar Rabb, tetapi aku nak bagi tahu pada kamu, Allah dia bawa naik matahari sebelah timur. Kalau kamu Rabb sungguh, kamu bawa naiklah matahari sebelah barat. Nabi Ibrahim kata kepada Namrud. Namrud jawab macam mana? Tak boleh jawab. Allah kata fabuhital ladzi kafar, maka tercengang-cengang, maka jadi bengong oleh orang kafir itu. Namrud jadi bengong. Faham bengong? Tak faham, tak kerti Melayu lah. Namrud jadi bengong, jadi pening, tak ada nak jawab dah lah. Dia nak buat naik, nak ambil matahari naik sebelah barat macam mana? Allah hukum allazi kafar. Namrud seorang yang kafir. Allah tak kata allazi amana, seorang yang beriman bi rububiyyati, dengan ketuhanan aku dah. Allah hukum kafir Namrud. Macam mana Ibnu Taimiyah orang bagi tauhid tiga, kata Namrud bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dia berhujah betul-betul, tajuk dia jadi Rabb. Itu juga Fir'aun. Ibnu Taimiyah kata Fir'aun mengaku rububiyah kepada Allah. Tak, cuba baca di dalam Al-Quran. Fir'aun kata qala ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kamu, Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku sendiri. Allah cerita dalam Al-Quran, Fir'aun kata ana aku rabbukum, tak kata ilahukum, rabbukum, rububiyah bagi kamu, aku jadi Rabb bagi kamu. Nas terang-terang begini. Boleh Ibnu Taimiyah kata Fir'aun mengaku rububiyah kepada Allah, itu salah. Cuba kita perhati, orang yang dakwa nak ikut Al-Quran, adakah yang ikut Al-Quran? Itu peringkat Ibnu Taimiyah, bukan peringkat kita-kita. Ibnu Taimiyah ni bukan orang biasa, orang alim, orang hafiz, ingat ratusan ribu hadis, tak kena berbanding dengan kita. Tetapi di dalam keadaan demikian, dia sesak di dalam pahaman. Kalau jenis-jenis kita ni, Allah tak tahu, saya tak tahu, tak ada lidah nak bercakap dah. Sebab saya selalu dengar juga, tengok ceramah-ceramah saudara kita ni, saudara kita di Thailand, saudara kita di Indonesia, saudara kita di Malaysia. Saya ikut masa-masa kosong-kosong di atas kereta, nak dan belum daripada nak tidur, buat ulik tidur supaya nak pergi negara, saya tengok YouTube tu, tengok juga. Kalau tengok kelas yang saya tengok, bukan saya nak merendah, saya nak bagi tahu, tak sampai kelas, bukan kelas nak ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Kelas-kelas puak kita, ahli-ahli penceramah kita tak sampai lagi. Apatah lagi ahli-ahli mamah ini. Faham ahli mamah? Tak faham juga. Macam mana tak faham Melayu pula dah. Faham? Bila nak makan kena mamah lah. Ni ahli makan, ahli mamah, bukan ahli ceramah. Mana ni ahli mamah belakang ni. Setelah lagi nak pergi mamah lah betul laginya. Sebab apa? Saya dengar baca hadis pun tak betul, baca bahasa Arab pun tak betul, baris tak betul. Macam mana nak pergi faham Al-Quran dan Al-Hadis? Bila baca tak betul, kita boleh tahulah kata dia tak faham. Macam mana dia nak ajak kita ahli mamah ni pergi faham? Ahli ceramah sendiri tak faham. Wal'iyadzabillah. Banyak macam tu, banyak. Itu punca dia. Itu tauhid rububiyah. Salah di dalam dia mengatakan orang-orang kafir itu mengaku dengan rububiyatillah kesemuanya. Orang Mesir semua mengaku rububiyah kepada Allah, sedangkan Nabi Yusuf kata kepada orang Mesir, Nabi Yusuf katakan kepada orang Mesir di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf kata
arbabum mutafarriquna khairun amillah. Adakah Rabb, arbab jamak pada Rabb, adakah Tuhan yang bercerai-cerai? Tuhan kak sipan apa, Tuhan kak sipan tiga, Tuhan kak rumah, Tuhan Rabb kak rata-rata merata-rata tempat itu lebih baik atau Allah yang satu lebih baik? Nabi Yusuf kata. Cuba kamu nak jawab macam mana? Kalau kamu jawab kata Allah lebih baik, mari turut aku. Orang Mesir dia kata Rabb banyak, arbabum mutafarriqun, Tuhan dia berpuluh-puluh beratus-ratus Tuhan orang Mesir. Rabb dia tak kata ailahun, dia kata alihatun, dia kata arbab, Rabb. Adakah Rabb? Bila Rabb banyak, dia baca bahasa Arab kata arbab. Orang Mesir dia mengaku Rabb kepada lain daripada Allah. Ibn Taymiyah kata semua orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah, tak betul di dalam huraian dia. Yang jadi celaru, yang jadi syubhah dia apa? Yang jadi syubahnya kerana ayat Al-Quran 2-3 ayat. Yang satu daripadanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ayat ni yang jadi syubhah bagi mereka. Dan juga bagi kita yang baru-baru belajar. Saya dulu pun belajar guna ayat ni juga. Saya pun mengajar seperti Ibn Taymiyah juga dulu. Masa-masa belum pergi kat Mesir, saya mengajar macam tu juga. Sebab kita ni buat belagak alim dulunya. Belagak Mekah tu tak masak, tak pok lagi. Tapi buat masak dah. Kalau orang menanak dia panggil tak gelegak lagi, tapi masak dah, tak boleh makan darah lagu tu. Maknanya ayat ni boleh faham kepada kita apa? Jika engkau tanya orang kafir Mekah itu siapa yang menjadikan langit bumi, tentu orang kafir Mekah jawab kata Allah. Itu maknanya orang kafir dia percaya kata Allah menjadi langit bumi, dia mengaku rububiyah kepada Allah. Itu ya ayat tu. Yang sebenarnya ayat itu kalaulah kita nak pakai betul-betul, satunya ini khususiyah bagi orang kafir Mekah, bukan ke semua kafir. Satu. Dan kafir Mekah pula bukan ke semua. Sebahagian daripada orang kafir, minoriti 4-5 orang daripada orang kafir Mekah saja hak mengaku begitu, bukan ke semua. Kalau ke semua orang kafir mengaku kata Allah Tuhan, Allah Rabb, tak payah perang dengan Rasulullah. Tak perang dah, perang apa lagi? Semacam dia orang dak kata lah ni lah. Ngaji sifat 20 daripada Yunan. Oh kalau gitu tak payah kita dakwah dia masuk Islam, kita kena pakat pergi belajar kat Yunan lah. Nak kenal Tuhan kena pergi kat Yunan. Begitulah. Itu ayat yang jadi syubhah. Ayat itu hakikatnya bukan berlaku orang kafir mengaku begitu sungguh kesemuanya. Kalau ada sebahagian daripadanya, nama dia orang panggil min itlaqil am wa iradatil khas. Dia bercakap dengan bentuk umum tetapi kandak sebahagian daripadanya khusus. Idh qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu annas di situ nama dia umum, tapi urida bihil khusus, urida bihil khas. Ketika berkata bagi mereka itu oleh manusia, nampak semua manusia berkata innan nas, sesungguhnya manusia itu qad jama'u lakum, sungguhnya telah berhimpun untuk nak serai kamu. Maka di situ maklum bukan semua manusia berhimpun untuk nak serai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan manusia berkata kepada orang mukmin, seluruh dunia pakat kata pada orang mukmin kata orang duk berhimpun, duk mesyuarat untuk nak serai puak kamu. Dak, sebahagian saja, satu orang dua orang saja pergi cerita pada orang mukmin, mu kena takut orang nak serai puakmu. Begitu saja. Nama dia min itlaqil am wa iradatil khas. Begitu juga wala in sa'altahum, dan jika engkau tanya mereka itu kufar Mekah, yakni sebahagian daripada kufar Mekah, bukan ke semua. La yaqulunna, tentu sebahagian mereka itu berkata Allah. Boleh faham? Tinggal kat situ.